Baik saudara, kita beralih ke negeri di bawah bayu. Antara paparan disediakan penganjuran program Madani Rakyat 2024 saingi Sabah dapat sambutan positif. Perinciannya bersama Suaran Syah. Silakan Suaran. Baik Zahira, program Madani Rakyat 2024 sayangi Sabah terus catat peningkatan pengunjung meskipun bakal berakhir sebentar lagi. Program 3 hari ini merekodkan jumlah hampir 400,000 pengunjung. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali, setiap lokasi penganjuran mendapat respon yang baik dan perlu diteruskan. Kalau kita melihat respon itu, bukan hanya di Sabah, maklumat yang kita dapat di setiap zon juga dan especially di Sabah ini, KPDN menjadi kementerian penerajunya, sambutan amat luar biasa. Ini menggambarkan bahawa masyarakat benar-benar menginginkan program seumpama ini kerana mereka boleh pergi satu tempat dan boleh mendapat maklumat dan mendapat akses kepada touch point rakyat yang ditawarkan oleh semua kementerian dan agensi dalam kerajaan persekutuan tersebut. Jadi one stop center walaupun dia dalam bentuk ad hoc program. Datuk Armizan berkata maklum balas daripada masyarakat berkaitan program akan diambil perhatian untuk menambah baik program dianjurkan. Sabah menjadi lokasi terakhir program Madani Rakyat 2024 selepas dilaksana di Ibu Negara, Zon Selatan, Timur, Tengah, Utara dan Sarawak. Sabah komited memelihara ekosistem marin dalam memacu pertumbuhan ekonomi sebagai tumpuan utama kerajaan negeri. Justru semua pihak terus bekerjasama memastikan pelaksanaan amalan pertanian dalam melindungi ekosistem laut yang tidak ternilai. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Ketingan berkata, Sabah teruja dengan kemungkinan yang ditawarkan oleh penukaran tenaga haba laut OTEC yang bukan sahaja mempelbagaikan sumber tenaga di laut dan perairan negeri ini, malah melengkapkan usaha pertanian dan marikultur. Ia sekaligus menyediakan penyelesaian tenaga lestari untuk amalan pertanian. Beliau yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan berucap dalam majlis penutupan persidangan Ekonomi Biru Antarabangsa Sabah (SIBEC) di Kota Kinabalu. Datuk Jeffrey optimis persidangan ini menjadi medan perbincangan dan inisiatif dalam membuka pintu kepada pembangunan sektor perikanan yang mampan, tenaga lautan yang boleh diperbaharui, pelancongan marin dan inovasi dalam marikultur. SIBEC 2024 menjadi medan penting dalam mencari resolusi dan dapatan kajian terbaik penggunaan sumber laut dan sungai secara mampan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kerja-kerja merobohkan penempatan atas air di Kampung Sembulan yang terlibat dalam kawasan skim pembangunan semula Bandar Sembulan ditangguhkan. Notis perobohan dijadual pada 14 Oktober dan 1 November ditangguhkan atas dasar keprihatinan kerajaan terhadap beberapa isu yang dibangkitkan penduduk. Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Syahelmi Yahya bagaimanapun berkata, terdapat beberapa pemilik lot yang bersetuju untuk merobohkan rumah mereka kerana keadaan struktur yang uzur dan mengundang bahaya. Jadi kerajaan kita adalah kerajaan yang prihatin terhadap isu rakyat. Kita tidak akan membiarkan satu tindakan yang drastik yang menghalau ataupun membiarkan penduduk yang terlibat dalam pembangunan hilang tempat tinggal. Bercakap kepada media katanya, DBKK dan beberapa agensi sedang mencari formula terbaik bagi memastikan pembangunan semula Kampung Sembulan tidak menjejaskan penduduk. Secara dasar, penduduk Kampung Sembulan bersetuju dengan pembangunan semula selagi syarat penempatan dan pampasan dipenuhi. Pasar Malam Api-Api Kota Kinabalu menjadi perintis kepada program komuniti tanpa tunai di Kota Kinabalu. Program diperkenal bagi membolehkan masyarakat beralih kepada kaedah pembayaran lebih moden dan efisien.
Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, menerusi sistem tersebut bukan sahaja memberi kemudahan kepada pengguna, malah melindungi peniaga daripada risiko kecurian dan kerugian, sekaligus menyediakan rekod transaksi yang lebih tersusun serta memudahkan peniaga menguruskan kewangan. Turut bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu untuk mempromosikan lagi penggunaan pembayaran secara digital di tempat-tempat yang kita akan majukan sebagai bukan saja pasar malam, tapi kita akan rejuvenate kawasan tersebut untuk menjadikan dia lebih lively dan juga vibrant dan menjadi tempat tarikan pelancong yang lain. Beliau bercakap kepada media selepas majlis pelancaran program BSN Cashless Society di Pasar Malam Api-Api Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi BSN Datuk Seri Awang Adik Husin berkata, inisiatif dilaksana sebagai mempromosi pembayaran tanpa tunai di pelbagai bazar. Jadi diharapkan mutu perniagaan mereka juga akan bertambah baik, ya. Dan lama kelamaan saya yakin sikap mereka terhadap pembayaran melalui digital, ekonomi digital, semua ini akan menjadi lebih meluas. Dan ini yang kita mahu, inilah yang dikehendaki oleh kerajaan, inilah yang dikehendaki oleh Bank Negara Malaysia. Seramai 200 peniaga pasar malam api-api berjaya didaftarkan mengikuti program komuniti tanpa tunai ini. Hospital Duchess of Kent HDOK merekodkan 40 hingga 60 orang dikesan mengidap kanser payudara setiap tahun. 80% pesakit dikesan pada tahap 3 dan 4. Ketika ini, 30 hingga 40 pesakit kanser payudara menjalani rawatan di HDOK setiap tahun, termasuk pesakit dalam kategori paliatif, iaitu pesakit yang tidak sesuai dibedah kerana tahap kanser telah lanjut. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiryi berkata, walaupun kanser payudara merupakan pembunuh nombor 1 wanita, namun tidak bermakna golongan lelaki terlepas daripada risiko selepas menyumbang 1% daripada jumlah keseluruhan. Justru kesedaran mengenai kepentingan melakukan pemeriksaan payudara secara berkala amat penting selain menghapuskan stigma terhadap kanser payudara. Beliau berucap merasmikan Sandakan Pink Carnival di Dewan Kompleks Sukan Sandakan. Berdasarkan statistik, hanya 350 orang menjalani saringan mamogram tahun lepas. Kita kena maklum berkenaan dengan isu ini, dengan kanser ini, supaya kita pun boleh buat pemeriksaan kita sendiri. Dan sekiranya ada apa-apa yang diragui, boleh dapat nasihat dan rujukan daripada doktor dari klinik kesihatan yang berdekatan ataupun terus ke kecemasan sekiranya ada apa-apa isu yang mengancam nyawa lah. Rakyat Sabah menyambut baik kenaikan sumbangan tunai Rahma STR dan sumbangan asas Rahma SARA yang dibentangkan melalui Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masing-masing menzahirkan terima kasih kepada Kerajaan Madani yang terus komited menangani kos sara hidup rakyat kurang berkemampuan. Terima kasihlah kepada Kerajaan Malaysia kerana dapat mengurangkan beban kepada rakyat sebab seperti yang kita tahu kita punya cost of living makin naik. So ada bantuan sikit-sikit tu boleh bantu kita ringan-ringankan beban lah. Rasa bersyukur dengan inisiatif yang kerajaan bagi. Sekurang-kurangnya dapat membantulah kami punya pendapatan walau tidak banyak tapi masih kami hargai lah. Saya punya gaji ini baru berapa saja. Hampir-hampir tidak cukup makan, Mbak. Kalau dia kasih naik, terima kasih kepada kerajaan lah. Ada juga untuk beli barang-barang makanan kah, begitu. Belanjawan 2025 memperuntukkan kenaikan 3 bilion ringgit bagi bantuan STR dan SARA, iaitu 13 bilion ringgit berbanding 10 bilion ringgit sebelum ini. 4.1 juta penerima STR kategori akan dikreditkan ke MyCard bermula April 2025. Manakala kategori bujang akan menerima STR sebanyak RM600. Peningkatan ini secara keseluruhan bakal memberi manfaat kepada 9 juta penerima, iaitu 60% penduduk dewasa dalam negara.
Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.